A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta kebenarannya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang untuk kita bernafas di atas muka bumi ini. Tak lain dan tak bukan, tujuannya hanya satu, untuk terus menambahkan amal kebaikan, menambahkan amal ibadah kita sebagai salah satu cara untuk kita mengumpul bekalan pahala untuk bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu menjadi saksi yang baik untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua dipertemukan dalam syurganya yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi kita di dalam edisi 3 Oktober 2021 bersamaan 26 Safar 1443 Hijriah, hari Ahad. Mudah-mudahan hari Minggu kita diberkati dan juga dipenuhi dengan keberkatan. Tambahan pula kita pada pagi ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama berada di dalam Riyadul Jannah ataupun taman-taman syurga, iaitu menerusi majlis ilmu kita, menerusi rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, insya-Allah. Seperti biasa, sidang penonton sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan dan sama-sama kita tambahkan ilmu. Dan pada pagi ini, menerusi silibus akidah, kita akan terus mempelajari berkaitan dengan sifat mustahil bagi Rasul, iaitu sifat kitman dan juga baladah. InsyaAllah, bagi menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penuntut sekalian, bersama dengan kita pada pagi ini, salah seorang orang lama orang kata dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini, tak lain tak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Ervino Johari kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tak? Alhamdulillah, dan Ilman sihat. Alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi saya terus di talian 03 7726 1603 ataupun boleh menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya, sebagai orang kata apa, titik tolak kita perbincangan kita pada pagi ini, kita ingin tahulah Ustaz, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan sifat mustahil Rasul, iaitu yang kita nak bincangkan pada pagi ini, iaitu daripada sifat kitman dan juga baladah, Ustaz. Silakan. Terima kasih dan Ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi topik perbincangan dalam majlis dan juga gelanggang ilmu kita pada pagi ini, subhanallah, ianya bertitik tolak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dirujuk pada surah At-Taubah ayat yang ke-128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah hadir, diutuskan di kalangan kamu rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan kamu sendiri. Dan ayat ini mencirikan orang yang kita nak bincangkan tentang sifat mustahil ini, ia mempunyai 4 sifat ataupun 4 perkara yang mendasari. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nyatakan azizun alaihi ma anittum. Sifat baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah sangat-sangat prihatin.
di atas segala isu masalah yang membelenggu umatnya. Sayangnya Nabi SAW pada umatnya itu sampai ke peringkat risaukan tentang penderitaan. Kalau sekiranya ia berlaku kepada umatnya lantaran daripada mereka ini tidak mendengar ataupun menerima risalah. Yang keduanya, harisun alaikum bil mu'minin. Baginda SAW adalah merupakan orang yang merasakan bahawa dia mahukan dua perkara yang paling besar. Pertama, dia sangat-sangat mahukan umatnya itu mendakap keimanan kepada Allah. Yang kedua, dia benar-benar mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keselamatan kepada kita umatnya. Yang ketiga, raufun. Baginda sallallahu alaihi wasallam sifatnya amat belas kasihan dan lemah lembut. Dan yang keempat, rahim, maha penyayang, mudah belas simpati, kasihan dan sebagainya. Kerana itu, balik kepada sifat mustahil Nabi, dua yang kita cuba untuk soroti pada hari ini. Kitman ini adalah merupakan lawan kepada sifat tabligh yang merupakan sifat wajib Nabi menyampaikan, dan mustahil Nabi SAW menyembunyikan sesuatu pun. Mengapa? Kerana kalau kita rujuk dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-50, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la aqulu lakum 'indi khazainullah. Katakanlah kepada semua wahai Muhammad bahawa Nabi buat self-disclaimer, aku tidak memiliki segala perbendaharaan harta kekayaan yang ada. Wala a'lamul ghaiba. Aku juga hanya tahu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala maklumkan kepadaku. Benda-benda yang gaib, aku tidak punya ilmu. Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga tidak katakan pada kamu bahawa aku ini berbeza. Aku malaikat, boleh terbang, tak seperti mana manusia biasa dan sebagainya. Dan yang keempat, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti dan patuh, taat serta tunduk terhadap segala perkara-perkara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku. Daripada ciri-ciri ini menunjukkan kepada kita, pertama, Nabi SAW dalam menyampaikan tugasan sepanjang 23 tahun kerasulan tidak ada menyembunyikan sesuatu kerana ia mempunyai keterhadan dan limitasi terhadap ilmu. Berdasarkan kepada itu, kelebihannya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu dan juga ilham yang Allah beri khas kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya pula, daripada apa yang diberikan oleh Allah, 6,236 ayat Al-Quran, syarat dengan pelbagai pengajaran, penceritaan dan sebagainya, ia membawa makna betapa kapasiti ilmu dan kekuatan akli serta nakli yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam sememangnya mustahil untuk tugasan ini, taklif ini dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai daya intelektual yang tinggi. Kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam juga sifat mustahilnya adalah apa-apa bentuk kejahilan. Dan kejahilan ini kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kebiasaannya dia fokus kepada dua. Satu, jahil daripada sudut tidak mengetahui apa-apa, dan satu lagi adalah al-ghaflah, iaitu terlupa, tertinggal, tak tersebut dan sebagainya. Itu juga adalah merupakan sifat mustahil bagi baginda sallallahu alaihi wasallam yang memperkuatkan dua lagi sifat mustahil yang kita bincangkan minggu lepas, iaitu berkaitan tentang al-kadzib dan juga al-khianat. Kerana itulah tugas pertama kita sebagai umat Islam adalah untuk benar-benar meyakini dan menerima pakai apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sebarang ruang walau sekecil mana sekalipun untuk kita merasakan contohnya, ya ke Nabi begitu? Betul ke macam tu? Boleh ke begitu? Segala yang datang daripada Nabi maka ambil dan terimalah. Dan kerana itu adalah merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan awalnya, kitman itu bermaksud menyembunyikan dan juga baladah itu bermaksud
bodoh ataupun kebodohan. Jadi ini merupakan dua sifat yang mustahil bagi baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul yang lainnya. Jadi saudara betul sekalian, setiap persoalan pada pagi ini insya-Allah pastikan yang berkaitan dengan topik perbincangan kita, ayo sama-sama kita elakkan daripada tergelincir daripada ruangan perbincangan kita pada pagi insya-Allah. Jadi yang bagi Ustaz, kita nak raikan persoalan pertama pada sahabat penonton kita melalui Facebook daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Kitman yang bermaksud menyembunyikan kebenaran. Adakah mustahil bagi seorang Rasul itu menyembunyikan kebenaran dalam menyampaikan wahyu Allah dan risalah-risalah Islam? Bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW apabila menyembunyikan sesuatu perkara yang mengaibkan dan menjatuhkan air muka seseorang dari dicela? Dan soalan keduanya, sebagai seorang saksi, adakah Islam melarang menyembunyikan kebenaran bagi menyelamatkan seseorang dari difitnah dan dikenakan sesuatu tindakan ataupun hukuman? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu. Jangan keliru. Silakan Dato'. Baik, terima kasih pada yang bertanya, Da'i dan juga semua. Pertamanya, benar kitman ini bermakna menyembunyikan dan ia adalah merupakan sifat mustahil bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi dalam menyampaikan? Kita lihat contoh yang kena kepada diri Nabi sendiri. Sebelum kita lihat bagaimana Nabi menyampaikan kepada orang lain. Kita ini, subhanallah, dalam CV atau resume kita ataupun apa-apa juga bentuk persembahan slide kita, jarang ataupun mana mungkin kita akan lihat orang akan meletakkan dan mengutarakan di helaian ataupun perenggan-perenggan yang awal tentang kelemahan-kelemahannya. Tidak mungkin ada orang datang untuk minta jawatan kerja dan sebagainya menyatakan saya tak boleh buat ini, saya tidak boleh buat itu. Ianya tidak dinyatakan. Kenapa? Kerana berdasarkan konteks, keperluan dan situasi, yang penting untuk dilihat adalah capabilities, kemampuan di dalam melakukan sesuatu. Lantas, bila sampai kepada Nabi, bukan sedikit, saya ulang, bukan sedikit yang baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menerima teguran atas kapasiti dirinya sendiri. Yang Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi, dan itu pun Nabi tidak sembunyikan daripada orang lain. Bayangkan bagaimana pula tentang akhlak Nabi untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalaulah ianya merupakan wahyu dari Allah, maka subhanallah Nabi akan terus menyatakannya, dan ayat Al-Quran itu walaupun kadang-kadang ditujukan untuk satu-satu konteks, untuk seseorang secara spesifik, tetapi pengajarannya itu untuk umum dan dia mesti maklumkan kepada semua. Kepada yang kedua pula, berdasarkan kepada senario dan situasi yang berlaku dalam kehidupan manusia, sentiasa ada pro dan juga kontra. Sentiasa ada kebenaran dan sudah tentu lawan bagi kebenaran itu adalah kebatilan. Menyatakan dengan tujuan untuk mencari-cari kesalahan orang sampai ke peringkat contohnya pergi ke rumah dan sebagainya, maka itu dilarang kalau sekiranya tidak mempunyai asas. Kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan seseorang kalau sekiranya ia melibatkan dirinya sendiri, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan fungsi kita adalah untuk menasihati. Tetapi kalau sekiranya ada perkara-perkara yang boleh menjadikan kemudaratan kepada masyarakat dalam ruang lingkup dan kapasiti yang lebih besar, sekiranya tidak ditangani, maka pada ketika itu perlu untuk kita tampil ke hadapan dan juga kita menyatakan berkaitan tentang kebenaran. Ya, kadang-kadang kebenaran itu pahit, namun yang paling penting sekali adalah masyarakat mengambil i'tibar daripada apa yang berlaku. Fitnah ini di dalam Al-Quranul Karim bukan sedikit, lebih 30 kali disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ia tidak membawa makna seperti mana perkataan fitnah yang kita faham dan kita gunakan dalam seharian. Dalam Al-Quran, fitnah merujuk kepada makna ujian, dugaan, cabaran di dalam pelbagai sudut dan juga pandangan. Atas itu, keaiban seseorang itu, katalah macam kita sendiri ya, Da'i Luqman, subhanallah kita banyak kelemahan. Apa-apa kesalahan yang kita buat dan juga dosa, jangan sesekali kita berbangga dengannya. Contohnya, jangan menyatakan aku buat ini, buat itu, benda yang tak elok. Terus cepat istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada perkara-perkara yang merupakan kesalahan ataupun dikategorikan sebagai jenayah dan sebagainya, maka undang-undang perlu dilihat dan juga dipastikan ianya bergerak
dan manusia akan mengambil iktibar daripadanya. Kalau terlepas hanya dengan tujuan aib itu ditutup, tetapi masyarakat akan menjadi semakin mudarat, maka ia adalah bersalahan dan bercanggahan dengan prinsip perundangan itu sendiri. InsyaAllah. Jadi saudara betul sekalian, berkaitan dengan aib ini ada beberapa cara untuk kita laksanakan ataupun kita tangani. Jadi insyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Nur Dahlia Biru kita. Jadi insyaAllah saudara betul sekalian, banyak lagi yang kita akan ajukan kepada Yang Berbahagia Ustaz untuk mendapatkan jawapannya. Kita berjeda sebentar, kembali sebentar sahaja lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, insyaAllah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, menerusi untuk kita sama-sama membincangkan topik berkaitan dengan sifat mustahil bagi Nabi ataupun Rasul, iaitu kitman dan juga baladah. InsyaAllah kesinambungan daripada minggu yang lalu yang menyebutkan juga berkaitan dengan sifat mustahil Rasul. Jadi saudara sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, boleh untuk hubungi bisa terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya Ustaz. Ya. Daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat, Rasul-Rasul dan Nabi tidak menyembunyikan apa-apa pun. Rasul-Rasul tidak kitman. Bagaimanakah Rasulullah SAW yang ummi berdiri atas hak untuk menyampaikan semua risalah tanpa menyembunyikan sedikit pun, walaupun terkenal kepada baginda sendiri? Sebagai contoh, ayat dalam surah Abasa, mohon pencerahan tentang kekuatan para Nabi dan Rasul dalam menyampaikan risalah Allah. Terima kasih Ustaz Na'i. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Da'i dan juga kepada yang bertanya. Ada dua kata kunci yang saya rasa elok untuk kita utarakan di sini. Yang pertama, bila nyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya itu ummi, dan yang keduanya adalah walaupun kena pada diri sendiri dalam surah Abasa. Tentang ummi ini, alif, mim, ya dan huruf ya itu ada bersabdu. Maknanya apa? Secara mudah dalam bahasa Arab disebutkan sebagai la yaqra wa la yaktub. Pertama, tidak membaca dan juga tidak menulis, menunjuk kepada kebolehan dan keupayaan. Yang keduanya, yunsabu ila ummi. Dia, perkataan ini dinasabkan, dirilit dan dikaitkan kepada ibu ataupun ummi itu sendiri. Mengapa? Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, rujuk pada ayat yang ke-78 dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dengan izin Allah, kamu semua dikeluarkan daripada perut ibumu, daripada rahim ibumu yang mengandungkan kamu, dalam keadaan kamu ini kondisi semuanya sama. Kosong, tiada ilmu pengetahuan, tidak mempunyai apa-apa. Lantas bila orang yang tidak membaca dan menulis ini, dia dikaitkan kepada keadaannya yang seperti mana asal dahulu, iaitu seperti mana lahir. Dan ia bukanlah merupakan perkara yang pelik yang berlaku pada zaman itu. Di zaman masyarakat Quraisy memang ramai yang sebegitu. Kerana itu kalau kita perhatikan juga dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang kedua, dialah Allah yang mengutuskan seorang rasul kepada golongan ummiyin, orang-orang yang ramai ini, satu komuniti masyarakat besar yang tidak memiliki keupayaan membaca dan juga menulis. Lalu ia merupakan perkara yang common. Kedua, umminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk menunjukkan dan membekalkan hujah betapa ayat Al-Quranul Karim bukan datang daripada Nabi. Ia bukan merupakan sitasi daripada penulisan-penulisan Nabi yang terdahulu ataupun perkataan-perkataan yang sebelum ini pernah dinukilkan, dikatakan ataupun ditulis. Ianya
keasliannya 100% daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu keperluan untuk Nabi dengan Al-Quranul Karim, mukjizatnya itu salah satu yang besarnya adalah al-lughah, iaitu bahasa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah posisi yang sebegitu. Kedua, benar, subhanallah, bukan sekali dua Nabi diberikan teguran di dalam Al-Quran oleh Allah. Antaranya dalam surah Abasa ini tentang komunikasi, temanya. Kedua, di antara hubungan Nabi dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi minum madu, kemudian hanya semata-mata nak sedapkan hati isterinya, nak jaga hati orang lain. Nabi mengharamkan pada dirinya benda yang sepatutnya Allah memang dah halalkan. Lalu ditegur oleh Allah tentang peristiwa dalam peperangan Badar, ketika mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an memberikan persepsi yang berbeza solusi bagaimana nak diselesaikan 70 orang tawanan ini. Maka ketika itu juga Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan menunjukkan pandangan Umar Al-Khattab radhiyallahu an dihapuskan saja, dibunuh kerana mereka ini musuh Allah, adalah lebih kanan ataupun lebih atas daripada pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa Nabi SAW dalam peperangan Tabuk mengizinkan orang-orang munafik datang jumpa Nabi, kami tak larat pergi perang, kami tinggal je lah kat Madinah, tak ikut. Nabi benarkan kerana sifat rauf yang ada pada Nabi itu. Ia juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara spesifik dalam surah Abasa ini memang kena kepada Nabi, namun adakah ini menunjukkan bahawa Nabi berdosa? Jawapannya tidak. Kerana Nabi SAW, para Nabi maksum dan terpelihara. Dua, kenapa teguran ini berlaku? Untuk menunjukkan hikmahnya bahawa ayat Al-Quran ini bukan sengaja dibuat oleh sesiapa sahaja, tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga, ia menunjukkan peranan Nabi yang sebenar, iaitu menyampaikan. Tidak ada sifat kitman ataupun menyembunyikan apa-apa walaupun kena kepada diri sendiri. Dan yang keempat, dalam surah Abasa ini juga menunjukkan betapa bernilainya orang yang beriman walaupun tidak memiliki apa-apa, tiada posisi dan posesi, dengan orang-orang yang tidak beriman tetapi memiliki segala-galanya kecuali akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Nabi yang dimaksudkan dalam ayat ini, abasa wa tawalla. Nabi sedang bicara dengan pemuka Quraisy. Disebut pemuka ini pembesar yang berada Amr bin Hisham ataupun Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan sebagainya. Ramai lagi datang dan Nabi mengharapkan tokoh-tokoh figura masyarakat ini di kalangan orang Quraisy boleh menerima hidayah. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memberikan sepenuh perhatian dalam komunikasi. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan komunikasi dengan orang-orang yang beriman amat penting, kerana kemungkinan Abdullah itu datang, satu, dia nak datang untuk belajar, kedua, dia nak datang untuk mendapat pengajaran, dan yang ketiga, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya teguran pada Nabi nak berikan pengajaran kepada kita sendiri betapa nilai komunikasi itu adalah amat-amat penting. Values must be communicated. Nilai itu mesti dikomunikasikan. Utamakanlah yang beriman. Dan kita juga, iaitu Nabi ditegur bahawa hidayah itu bukan ketentuan milik Nabi, tapi dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, sifat ummi Rasulullah SAW itu bukanlah satu kelemahan, tetapi satu hujah yang kukuh untuk membenarkan kerasulan Nabi SAW. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil talian pada saat sekarang ni. Pemanggil setia kita Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman atau nama glamour dia Da'i Syak, ya. Dan juga Ustaz Elvino Johari. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya Alhamdulillah, sihat. mudah-mudahan terus Ustaz dan Da'i sihat, ya. InsyaAllah. Alhamdulillah sihat. Jadi Silakan soalan begini. begini. Ya, soalan saya begini Ustaz dan Da'i, ya. Dalam kita memperkatakan sifat ini, sifat yang mustahil bagi Rasul ini, iaitu satu yang dikatakan lawan kepada fatonah, itu sifat wajib, itu bijaksana, dan lawannya ialah balada ini yang dikatakan sebagai kebodohan ini Ustaz, ya. Jadi soalan saya begini Ustaz, ada segelintir Ustaz, kadang-kadang masyarakat kita ni berpendapat
ya sifat Rasul tu, dia Rasul, dia dah maksum, dia tak pernah melakukan kesilapan. Kita manusia biasa ni yang sukar sikit. Jadi ada yang katakan cara sifat apa yang dikatakan balada ini, yang dikatakan kebodohan ini, ada yang mengatakan takkanlah Rasul tak pernah buat silap. Dia pun manusia juga, kadang-kadang ada yang tersilap. Jadi tersilap ataupun tak sengaja dilakukan. Jadi soalan saya, adakah segelintir masyarakat yang berpandangan begini ni Ustaz, mereka boleh merosakkan akidah kerana dia ada yang mengatakan cara Nabi, sifat Nabi dulu ialah semua dulu bolehlah, sekarang tak boleh dah. Sekarang dunia internet ni payah ni Ustaz. Jadi mereka mengatakan sifat Nabi ni yang dikatakan relevan ni, tak relevan di masa sekarang ini. Soalan saya ini, apakah cara begini pun boleh juga merosakkan asas akidah kita Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid di atas soalan yang cukup menarik. Jadi Ustaz, saya nak tarikkan juga menarik soalan Tuan Haji Omar ni berkaitan dengan segelintir masyarakat yang beranggapan makanan-makanan sunnah ni sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Pandangan Ustaz. Subhanallah, terima kasih pada Dai dan juga Tuan Haji yang bertanya. Benar, ini adalah merupakan persoalan akidah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita perhatikan, kaedah kita adalah Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah apa-apa perkara yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisannya, fizikalnya, pergerakannya, fikirannya, amalan dan kelazimannya serta ketetapan takrirnya, semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala ambil kesemuanya. Maksud ambil ni, kita borong ni, kita tak tinggal satu pun. Tidak ada ruang untuk kita merasakan adanya syak wasangka. Takkanlah tak ada silap sikit. Kita kan manusia. Benar, banyak kali dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala merakamkan dialog bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma ana illa bashar. Aku ini adalah merupakan manusia. Tetapi biasanya dan juga bezanya, keistimewaannya adalah apabila manusia yang biasa ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wahyu serta kelebihan. Indahnya ayat dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majoriti nabi-nabi yang lain banyak kali disebutkan nama, berpuluh kali, malah ada yang beratus kali. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam, nama nabi kita dah semakin countdown untuk sambutan ulang ingat pengajaran Maulidur Rasul ini. Apabila sampai nabi ini hanya disebut 4 kali saja tempatnya dalam Al-Quranul Karim, dan kalau ada yang lain pun lebih merujuk kepada peranan dan tugasan dan tanggungjawabnya. Jadi Ustaz, banyak lagi sebenarnya kita menarik perbincangan kita, tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Baik. Jadi sedang betul sekalian nak tahu kelanjutan ataupun jawapan daripada yang bagi Ustaz, dan ke mana teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedang betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini menerusi majlis ilmu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kepada sahabat-sahabat saudara serukun kita daripada pelbagai negara yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita untuk menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Satu ilmu yang cukup penting untuk sama-sama kita pelajari berkaitan dengan akidah kita. Jangan lupa untuk laksanakan satu tugasan cukup mudah, hanya dengan menekan butang kongsi. InsyaAllah kita sudah pun melaksanakan tugas kita dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini. InsyaAllah ada sebarang persoalan, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. InsyaAllah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu persoalan yang cukup baik daripada Tuan Haji Omar kita seperti biasa, iaitu berkaitan dengan pandangan segelintir masyarakat kita yang beranggapan bahawa sifat Nabi kita ni
dah ketinggalan, kita ni tak relevan untuk kita ikuti, dan juga berkaitan dengan makanan-makanan sunnah. Ada golongan yang sebagai contoh doktor, Ustaz, yang golongan anti vaksin, yang golongan ambil vaksin berpandangan makanan sunnah tak perlu ambil. Ada pula yang mengikuti makanan sunnah tetapi vaksin tak perlu ambil. Bagaimana Ustaz? Silakan. Sunnah dipertahankan, dalam masa yang sama Islam sentiasa membuka ruang seluas-luasnya untuk perkembangan idea, intelektual, teknologi, kemajuan dalam apa juga bidang, termasuklah dalam bab pemakanan ataupun perubatan. Kita kena jelas tentang perkara ini kerana kalau sekiranya kita gabungkan kedua-duanya, ada masanya baik, ada masa-masanya juga kemungkinan tidak dibenarkan untuk kita mengambil sesuatu makanan ataupun sesuatu tambahan, suplemen dan sebagainya dalam bersifat hanya semata kerana ada pakar menyatakan bahawa ini tidak sesuai pada masa ini. Maka kita kena terima. Islam meraihkan kepakaran, dan kepakaran ilmu pengetahuan ini merentasi ilmu pengetahuan. Kerana itu sebenarnya kalau kita telusuri secara santun, hormat terhadap ilmu dan juga apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ayat yang kita kongsikan tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang dapat kita ambil daripada Nabi, ambil kesemuanya, jangan tinggal walaupun satu. Yang mana yang Nabi larang, kita larang diri kita. Kalau ada benda-benda baru yang baik, sama ada dari sudut perubatan, teknologi pemakanan, dan ianya tidak bercanggahan, tak ada dalam senarai yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, silakan. Sama ada nak ambil yang itu ataupun nak digabungkan dengan pemakanan-pemakanan yang asas, itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak ataupun menidakkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dari sudut pemakanan, rawatan dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Omar kita sebentar tadi. Jadi insyaAllah sudah betul sekalian. Yang bagus Ustaz, kita nak raikan pemanggil yang berikutnya, juga pemanggil setia kita, Tuan Haji Mamu Hanifah kita. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam, sahabat Mamu yang mulia. Apa khabar Mamu? Sihat ke? Alhamdulillah. Ustaz sihat ke? Naim sihat ke? Alhamdulillah, orang kampung sihat. Alhamdulillah. Yang tak sihat, Mamu tak sihat. InsyaAllah. Mamu silakan soalan pagi ni Mamu. Soalan Mamu ada 2 bini. Tapi Mamu punya cakapan tak benar. Semua bini tak benar. Kok belah sini pun Mamu cakap tak benar. Belah sini pun Mamu cakap tak benar. Tapi lagu mana keadaan Mamu ni, adakah Tuhan nak terima Mamu punya buat punya ibadat ni semua? Adakah Tuhan nak terima? Seumur hidup Mamu duk cakap itu dengan dua-dua bini. Tapi dua-dua bini ni kena nanya tangan Mamu sajalah. Pasal apa yang kelaku lagu tu? Lagu nama Mamu ni ada lain orang pun sama dengan Mamu pun ada juga lah. Kot yang tapi yang betul Mamu yang buat tu. Tapi adakah Tuhan nak terima Mamu punya ibadat, Mamu punya rezeki semua? Ada Tuhan nak terima? Lah kita Tuhan mintalah pada Tuhan, biarlah Tuhan ambil baliklah penyakit-penyakit COVID ni. Mintalah pada Tuhan. Mamu pun doalah Ustaz dan Da'i. Allah bagi selamat daripada dunia sampai ke akhirat. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Doa-doa untuk Mamu bagi sama-sama kita Mamu, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mamu ni sebenarnya Ustaz suka menggunakan kata ganti nama pertama. Sebenarnya merangkumi kita semua sebenarnya. Jadi bagaimana Ustaz berkaitan dengan... Saya perlukan juga daripada orang Sungai Bakap untuk bagi terang. Allahu Akbar. Jadi bagaimana Ustaz bagi orang yang sentiasa berkata dusta dalam percakapan, bersama dengan orang lain berkomunikasi, banyak sangat berbohong dan sebagainya, adakah Allah SWT masih lagi akan menerima amalan-amalan kita Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ada ruang di mana dalam agama ini pemurahnya Allah Subhanahu wa taala atas segala ketelanjuran, kekurangan, keonaran yang kita lakukan pada masa silam. Ada ruang untuk Allah Subhanahu wa taala menukarkan dan menggantikan sejumlah mana sekalipun kesalahan-kesalahan kita, daripada istilahnya buku kiri ke buku kanan, masuk jadi kebaikan. Katalah dulu kita buat 5,000 kesalahan, Allah boleh tukarkan 5,000 itu bukan jadi kesalahan, tapi 5,000 tu masuk dalam akaun 5,000 kali kita buat kebaikan. 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Syaratnya apa? Dinyatakan dalam ayat ini. Yang pertamanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia diteruskan dengan amalan-amalan yang soleh. Illa man taba.
orang-orang yang bertaubat kepada Allah, wa amana, dan orang-orang yang beriman, meningkatkan keimanan kepada Allah selepas taubat, wa amila amalan salihah, dan juga orang yang mengakhiri dan meneruskan hidupnya itu diisikan, dah tinggal dah yang tak baik, lakukan dengan amalan-amalan yang baik dan perkara-perkara yang soleh. Orang-orang ini yubaddilullah, Allah gantikan sayyiatihim, kejahatan-kejahatan mereka, hasanat, umpama mereka langsung tak ada buat baik, tak ada buat tidak buat perkara yang tidak baik, kesemua benda-benda yang jahat itu, jumlah nombor itu dikekalkan, tapi dijadikan sebagai jumlah kebaikan yang dia lakukan. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, Maha Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala mampu dengan setiap kebaikan yang kita lakukan, mampu menghapuskan setiap kemungkaran yang kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Mamu Hanifah kita sebentar tadi. Banyak lagi yang kita akan tanyakan, ajukan persoalan kepada yang berbahagia Ustaz kita. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Kita berjeda sebentar, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita membincangkan topik akidah pada hari ini berkaitan dengan sifat mustahil Rasul, iaitu kitman dan juga baladah. Sedang betul sekalian, sedikit orang kata iklan. Jangan lupa untuk saksikan malam ini jam 10.30 malam rancangan Halaqah, insya-Allah, dengan wajah dan juga topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita ambil ilmu dan juga sama-sama kita ambil tahu. Jangan lupa untuk saksikan malam ini jam 10.30 malam, insya-Allah, di TV3. Jadi sahabat sekalian, Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz perbincangan tadi yang daripada soalan daripada Mamu Hanifah kita sebentar tadi. Ada lagi sedikit, mungkin ada selingan daripada untuk jawapan daripada berkaitan dengan kalau kita ni suka bercakap tidak benar dan sebagainya ni, adakah kita juga sebenarnya tidak mengikuti sudah sunnah baginda SAW ataupun sifat Nabi itu sendiri? Ustaz, silakan. Terima kasih. Pernah Nabi SAW memberikan teguran dan peringatan kepada sahabatnya apabila Nabi SAW menyatakan tentang melakukan perkara dan ibadah dan sebagainya. Para sahabat pernah menjawab pada Nabi menyatakan bahawa mereka menunjukkan rasa seakan mereka ini tidak layak. Mereka ini tidak boleh untuk buat. Engkau adalah merupakan Rasul, engkau terpelihara daripada dosa, kami ini siapalah orang biasa sahaja. Dan Nabi SAW menegur sahabat dengan menyatakan prinsip dalam sepotong hadis sahihnya. Apa kata Nabi? Sabda baginda SAW, inna atqakum lillah ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling dekat dengan Allah, wa a'lamakum billah, dan orang yang paling mengetahui, paling cerdik, paling bijak, paling dapat semua informasi adalah ana, iaitu aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi katakan sedemikian pada para sahabat? Pertamanya, untuk menjadikan para sahabat faham bahawa dalam bab-bab perlakuan dan pelaksanaan ibadah, tugasan-tugasan dan tuntutan agama, tidak boleh ada rasa rendah diri. Tak boleh kita katakan bahawa hanya orang-orang yang tertentu saja boleh buat. Dia bolehlah, dia belajar agama, dia bolehlah buat qiyamul lail. Kan? Ataupun kita merasakan yang keduanya bahawa kita ini masih lagi boleh buat benda-benda yang tidak baik sebab kita bukan belajar dalam bidang agama. Orang agama lainlah, engkau tak boleh, engkau ustaz, engkau tak boleh, engkau ustazah dan sebagainya. Sifat ini juga kena dibuang kerana Nabi menyatakan dia dengan sahabat peluang masing-masing untuk melaksanakan ibadah sama. Bezanya ada satu, tapi bezanya itu hanya khusus pada Nabi, iaitu dia dilantik sebagai Rasul. Dan tugasnya itu menyampaikan, tidak menyembunyikan. Tugas Nabi juga menuntut Nabi untuk mempunyai tahap kecerdasan dan ketinggian intelektual. Berbeza dengan sahabat. Tapi yang lain-lain dalam bab execution pelaksanaan, seharusnya kita tidak boleh ada rasa rendah diri bahawa kita tidak boleh jadi baik bersama dengan orang lain.
Setiap orang diberikan masa 24 jam dalam sehari. Bagaimana kita mengendarai masa kita itu, dia sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri. Dan tidak boleh kita letakkan alasan dan andaian, orang itu lebih pandai, orang ini lebih tahu, orang itu lebih tinggi jawatannya, maka saya tidak boleh dan tidak mampu untuk buat apa-apa. Itu pesan Nabi kepada para sahabat. Mudah-mudahan boleh juga untuk yang bertanya dan juga kita semua mengambil pengajaran daripadanya. InsyaAllah. Jadi sedang betul sekalian, peluang kita semua adalah sama. Peluang kita untuk tambahkan kebaikan kita juga semua adalah sama. Sebab kita memang bukanlah Nabi, tetapi peluang kita untuk beribadah itu sama sahaja seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Jadi sedang betul sekalian, kita nak raikan pula pemanggil yang berikutnya. Kak Yat kita daripada Rawang. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Dang Icah. Apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan soalan bagi ni Kak Yat. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz dah jelaskan sikit tentang teguran Allah kepada Nabi kita tentang larangan yang Nabi sepatutnya tidak perlu lakukanlah. Sebagai contoh, Allah melarang Nabi untuk jangan menyolatkan orang yang munafik. Jadi soalan Kak Yat, kenapa sekarang dengan mudah kita menuduh seseorang itu ahli syurga dan ahli neraka? Dan adakah kita perlu bersikap demikian juga Ustaz? Seandainya kita mendapat tahu seseorang itu tidak mengikut landasan Islam, kita memulaukan dia. Betul. Dan lagi satu soalan Kak Yat, benar bagaimana yang dikatakan diam itu lebih baik Ustaz? Okey, insyaAllah. Dan soalan Kak Yat juga, adakah semua teguran Allah ataupun wahyu Allah disampaikan melalui firman-Nya dalam Al-Quran atau secara terus terang kepada Nabi saja? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz ada 3 persoalan. Yang pertama sekali berkaitan dengan sikap ataupun sifat label-melabel sesama kita pada zaman sekarang ni terlalu banyak. Apatah lagi dengan ada media sosial dan sebagainya. Yang keduanya berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan diam itu lebih baik daripada berbicara yang bukan sepatutnya. Dan yang ketiganya, silakan. Yang mana Ustaz? Baik. Yang pertama, terima kasih kepada Da'i dan juga kepada Kak Yat yang bertanya. Berkaitan tentang label-melabel, Nabi SAW pernah menidakkan pelabelan terhadap diri sendiri yang dilakukan oleh sahabat. Menunjukkan elakkan daripada diri kita meletakkan label-label yang sedemikian, sedangkan kita ini sendiri pun tidak tahu bagaimana pengakhiran dan penyudahan diri kita. Jangan letakkan diri kita terlalu tinggi, jangan pula sampai ke peringkat kita hilang rasa jati diri dan merendahkan diri sampai tidak ada keyakinan bahawa kita ini boleh buat perkara-perkara yang baik. Antaranya dalam sepotong hadis sahih boleh rujuk dalam Riyadhus Salihin. Seorang sahabat Nabi yang besar, yang hebat, nama Hanzalah bin Rabi', ahadu kuttab, salah seorang daripada penulis setiausaha yang Nabi lantik untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Pernah suatu hari dia beritahu pada Abu Bakar, Hanzalah ini kata, laqad nafaqa Hanzalah. Ini macam style mamu tadi ni. Mana guna kata nama, ganti nama diri yang pertama sendiri untuk diri dia. Dia kata, Hanzalah ini merujuk pada dirinya sendiri telah munafik. Kita, subhanallah, lekeh-lekeh kita pun tak pernah rasanya kita duduk depan cermin kita kata kita ini munafik. Kita akan cuba untuk elakkan diri kita ini daripada sebarang sifat-sifat yang mazmumah. Kok mana pun rasa macam kurang, kita akan cari bahagian yang lebih, tang itulah yang kita lebihkan ataupun kita tunjukkan. Itu kebiasaan kita bagi manusia. Kenapa Nabi SAW menyatakan kepada Hanzalah, panjang pesan Nabi, tapi antara yang Nabi sebut adalah walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Hanzalah, dalam kamu hidup ini jangan hanya kamu merasakan bahawa kamu buat sebegitu sahaja. Kisahnya adalah kerana Hanzalah rasa depan Nabi masa majlis ilmu, Hanzalah dengan sahabat lain semua dia muka takut, sedih, cerita pasal syurga, cerita tentang neraka. Hadis ini memang dalam ketika itu majlis ilmu, Nabi sedang cerita tentang syurga dan juga neraka. Lalu bila sebut tentang itu dalam majlis ilmu, muka para sahabat semua wajah keinsafan. Diam, senyap, taat, takut, gerun dan sebagainya. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ مَجْلِسِهِ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالضَّيْعَانِ. Kata Hanzalah, habisnya majlis ilmu, kami pun balik semula seronok-seronok dengan anak pinak, keluarga, isteri dan sebagainya. Artinya, sifat itu seakan macam talam dua muka. Depan Nabi lain, belakang Nabi lain. Masih lagi Nabi nyatakan bahawa ini bukanlah hipokrit, tapi
Ada masa untuk kita dengan Allah, ada masa dengan manusia, ada masa kita dengan diri kita sendiri. Kalau orang lain menilai kita, masa kita sedang seronok-seronok dengan kawan-kawan contohnya, atau masa kita sedang berhibur, orang tak nampak dengan masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaik mungkin kita sebagai ahli masyarakat elakkanlah daripada label-melabel sebegini, kerana benda-benda yang gaib ini biarlah ia terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita adalah untuk meneruskan amal dan melakukan yang terbaik. Ayat tadi juga ada sebut tentang peristiwa bagaimana Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan tentang Nabi datang nak solat jenazah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafikin. Hingga kan diriwayatkan bahawa salah satu riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tak setuju. Umar ini tegas, dia jenis tak simpan juga. Apa-apa yang dia nak tegur dia bagi tahu, lantas dia pegang. Dia pegang baju jubah Nabi, menyatakan jangan, tak perlu pergi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat mengiyakan apa yang disebutkan oleh sahabat tadi dan ditegurkan bahawa kamu tidak perlu untuk solat kepada mereka kerana mereka ini memang dah jelas diberikan indikatornya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diam ataupun bercakap pada perkara-perkara kebenaran, ada satu kaedah fiqh. Para ulama salaf, Ibn Baz menyatakan bahawa para ulama salaf menyatakan as-sakitu 'anil haqqi syaitanu akhras. Orang yang diam, memilih untuk tidak bercakap benda yang benar, benda yang betul, dia buat diam, dia buat tak kisah, dia tak tegur kesalahan dan sebagainya, dinyatakan umpama syaitan yang bisu, syaitan yang diam. Jangan risau sangat tentang perkataan diam tu, fikirkan tentang label syaitan tadi itu. Menunjukkan bahawa sekiranya ada kebenaran pada perkara-perkara yang betul dan mesti ditegakkan dalam masyarakat, Da'i tadi sebut orang kecam dan sebagainya, ya, orang akan buat begitu, tapi kalaulah ianya merupakan kebenaran, ianya akan dibantu dan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu sudah tidak boleh lagi diam. InsyaAllah dalam perkara-perkara yang hak kita perlu berbicara, tidak boleh disembunyikan, sebab sembunyi dalam perkara-perkara yang hak itu adalah ibarat sembunyinya syaitan itu sendiri. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat penjawapan dan juga rungkaian daripada persoalan tersebut, insya-Allah. Jadi yang bagi Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya. Sila. Dari Facebook daripada saudara Al-Ali Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kitman adalah sifat mustahil bagi Rasul yang bermakna menyembunyikan kebenaran. Dalam keadaan tertentu, Rasulullah SAW tidak menyampaikan sesuatu yang ditanya dengan sepenuhnya kerana baginda tahu tahap kefahaman orang yang bertanya. Adakah ini tidak dikira menyembunyikan sesuatu? Semasa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tidak menceritakan bagaimana zat Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah sengaja baginda menyembunyikan kerana tidak dapat menerangkannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan kira. Sedikit tambahan yang bagi Ustaz. Ada juga daripada anak remaja saya remaja kita yang bertanya kepada saya berkaitan dengan isu Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Seolah-olah Nabi Khidir ni sengaja untuk menyembunyikan apakah kebenaran pada jawapan sebalik tindakan yang dilakukan. Adakah ini maksud ianya mengatakan bahawa mereka mengatakan bahawa pandangan liberal mengatakan bahawa ini adalah salah satu bukti bahawa Nabi itu bersifat kitman, iaitu menyembunyikan. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Da'i dan juga yang bertanya. Kita santuni dahulu soalan ini yang ditanyakan itu. Subhanallah, baginda SAW tidak menyembunyikan apa-apa sekalipun. Kerana itu kalau kita lihat ada banyak hadis-hadis sahih, soalannya mudah sahaja, iaitu ditanya mal Islam. Apakah Islam? Lihat, Nabi SAW menyampaikan jawapan yang sangat variasi. Bentuknya daripada pelbagai sudut. Bila berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi yang hebat, Nabi sebut al-jihad fi sabilillah. Satu daripada ta'rif Islam ini adalah berjihad di jalan Allah. Bila Nabi berjumpa dengan orang-orang Badui ataupun orang-orang yang baru menerima Islam, dan berdasarkan konteks dan situasi, ditanyakan Islam itu apa, apakah perbuatan yang paling baik untuk aku buat? Nabi pernah jawab, buat baik pada ibu bapa kamu, buat baik kepada jiran kamu. Bukanlah jawapan ini menyembunyikan yang lain, tetapi jawapan berdasarkan kepada konteks dan situasi, pengertian Islam yang sangat syumul, yang sangat lengkap, lalu Nabi memberikan berdasarkan kepada kemampuan, bukanlah bermakna Nabi menyembunyikan. Kerana bayangkan kalau kita mempunyai satu mug ataupun gelas, kita ada air satu jug,
kita tuang semua dalam satu masa, dia adalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Kita pun tak dapat minum dengan baik, lantai dengan meja semua akan basah, nak kena lap. Jadi ada banyak perkara-perkara yang renyah lah kata orang yang kita terpaksa buat. Kerana itu ianya datang berdikit-dikit ataupun secara berperingkat. Yang keduanya pula tadi tentang peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW sendiri juga tidak melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ia tidak dianggap sebagai menyembunyikan sesuatu kerana yang ingin disampaikan itu ada fokus yang lebih lain tentang solatnya, tentang ibadahnya, tentang kegerunan hari akhirat, tentang mukjizat dan sebagainya. Lalu zat Allah ini Nabi pernah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu kena fikir dan besarkan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan yang ada kamu nampak sekeliling ini yang Allah buat. Jangan kamu fikir perkara-perkara yang berkaitan tentang Allah itu bagaimana. Bila itu dah diletakkan prinsipnya oleh Nabi, maka tidak ada keperluan untuk disampaikan kerana ianya di luar daripada kemampuan akal fikiran manusia. InsyaAllah. Jadi juga berkaitan dengan Nabi Khidir pandangan. Nabi Khidir dan juga Nabi Musa, subhanallah, dia adalah merupakan antara satu daripada 4 kisah dan tema yang besar dalam surah Al-Kahfi. Dia ada 3 peristiwa itu. Temanya yang pertama adalah tentang ketahanan dan kemampanan ekonomi. Daripada situlah peristiwa bagaimana Nabi Khidir AS menebuk perahu dan juga mengaibkan ataupun meletakkan khalal atau kecacatan pada perahu yang digunakan bukan satu tapi ramai orang-orang miskin kerana ada raja yang nak rampas. Yang keduanya tentang membunuh budak yang kecil kerana faktornya adalah untuk menjaga ibu dan ayah budak tadi itu. Dan yang ketiganya menegakkan dinding, tujuannya adalah untuk memberikan harta dan harta ini hanya dapat digunakan oleh anak yatim itu apabila mereka telah pun dewasa. Kenapa tak bagi tahu awal-awal? Proses ilmu ini dia adab-adabnya itu terlalu banyak. Kerana itu dalam peristiwa ini ilmu itu bukan ilmu Nabi Khidir alaihissalam. Ilmu itu adalah merupakan apa yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia dan dia menyampaikan secara berperingkat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu itu berdasarkan pada tempat dan masanya, dan dalam masa yang sama untuk Nabi Musa alaihi salam menjana rasa ingin tahu, mengawal rasa untuk cepat dapat tahu sebelum masanya. Ini juga adalah merupakan antara adab-adab dalam peristiwa itu. Bukan bermakna Nabi Khidir menyembunyikan sesuatu daripada Nabi Musa AS, tetapi dia datang dengan hikmah, the journey of knowledge. Dia perjalanan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sememangnya begitu, ada pertanyaan, ada jawapan, ada masa-masanya berdasarkan pada situasi. Satu modul pengajaran ada 12 topik. Kita tak boleh mula dengan topik nombor 10. Ataupun hari ini, tak apalah, minggu depan, bulan depan, tak payah buat apa-apa. Kita ambil semua 12 topik dalam satu hari ini. Apa nak tanya, tanyalah hari ini. Dia akan jadi bagaimana maklumat pasak ilmu yang foundation itu tak akan dapat. Kedua, lagi banyak maklumat yang diterima, lagi banyaklah benda yang akan hilang daripada kita. Itu satu daripada sikitlah pada fikir saya ibrah daripada peristiwa antara Nabi Musa AS dengan Khidir AS. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam menuntut ilmu itu ada langkah demi langkah yang perlu kita telusuri dan juga adab-adab yang perlu kita patuhi. InsyaAllah. Jadi yang bagus Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita yang berikutnya. Puan Robizan Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Puan Robizan? Baik, alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni insyaAllah. Sihat, alhamdulillah. Saya nak tanya, tadi Ustaz dia cakap dia itu lebih baik. Betul Ustaz. Macam mana kita nak menyukai sesuatu, tapi bila terjadi sesuatu hal, pertingkatan atau apa, dia jadi balik perkara tu. Macam mana kita tak nak perlu terjadi lagi? Okey, insyaAllah. Ustaz, mohon nasihat dia Ustaz. InsyaAllah. Boleh Puan Robizan. Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, untuk jawapannya ni, kita nak tutup sebentar. Kita nak tangguh sebentar. Kita nak tutup sebentar jendela perbincangan kita menerusi TV3. Jangan lupa untuk terus saksikan menerusi TV9 sebentar saja lagi. 30 minit ekstra eksklusif. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru menerusi siaran di TV9 Dekat di Hati. Masih lagi kita membincangkan topik berkaitan dengan sifat mustahil Rasul, iaitu kitman dan juga baladah, itu sifat menyembunyikan dan juga bodoh. Jadi insya-Allah sama-sama kita teruskan lagi menelusuri perbincangan kita pada pagi ini dengan seterusnya. Yang bagi Ustaz, kita sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima soalan daripada Ibu Robizan kita yang bertanyakan soalan berkaitan dengan diam itu lebih baik, tetapi dah terlalu kerap kali berdiam diri, namun perkara ataupun isu yang sama tetap setiap kali timbul. Jadi perbincangan memohon nasihat pada Yang Ustaz, apa yang perlu tindakan seterusnya kita lakukan? Baik, antara yang boleh dicadangkan pertamanya adalah mengambil kira dan juga menyantuni tajuk kita pada hari ini tentang sifat mustahil Nabi. Satu daripadanya adalah kitman ataupun menyembunyikan, tidak diceritakan, tidak dikongsi papar dan juga tidak ditunjukkan kepada orang lain. Mari kita rujuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-45 dan juga 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami iaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus engkau, dan diutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam ini dengan mempunyai beberapa ciri. Yang pertamanya adalah syahidan. Fungsinya adalah untuk menjadi saksi, untuk menyaksikan, mengiyakan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya wa mubasyiran, memberikan berita gembira, menyedapkan hati orang, menggembirakan orang yang sedih dan sebagainya, memaklumkan tentang masa hadapan yang lebih hebat menanti bagi orang yang sanggup berkorban sekarang. Yang ketiganya wa nadhiran, tidak hanya cerita benda-benda yang menyeronokkan, tetapi menjadi nazir, artinya pemberi amaran, dan juga tentang perkara-perkara yang bakal berlaku kalau sekiranya kemungkaran diteruskan dan sebagainya. Yang keempat, wada'iyan ilallah, dan juga berfungsi untuk berdakwah dan menyampai, mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala biiznihi sirajam munira. Yang kelima adalah untuk menjadi seakan lampu, penyuluh jalan, bantu orang untuk nampak ke mana dia nak pergi. Lalu berbalik kepada persoalan daripada Puan Robizan tadi, apa lagi yang kita nak kena buat? Kita lihat daripada 5 cara ini, 5 sifat Nabi ini, yang mana yang lebih sesuai dan relevan. Ya, yang pertamanya adalah dengan kita meletakkan pernyataan. Kita menyaksikan bahawa perkara itu berlaku dan kita lakukan. Sama ada benda itu, kalau benda yang baik, kita mubasyir, kita memberi khabar gembira, bagus kalau buat begini, teruskan, nanti insya-Allah Allah akan ganjari dengan pelbagai ganjaran-ganjaran yang hebat. Kalau sekiranya ia perbuatan yang tidak baik, maka kita bersifat apa? Nadhiran, kita memberikan amaran. Kita tidak mampu untuk menukarkan keadaan seseorang itu ataupun menjadikan orang itu berubah daripada kurang baik kepada baik ataupun daripada tak baik kepada baik. Dan lebih baik, fungsi kita adalah untuk memberikan peringatan-peringatan. Dan peringatan ini sifatnya berterusan. Dia dah sebut dah 3-4 kali, 10 kali sebut, dia buat lagi. Subhanallah, di situlah yang disebutkan dengan ciri yang keempat, iaitu fungsi kita menjadi da'iyan ilallah. Kita fungsinya adalah untuk menyampaikan agar orang itu bukan saja dengar cakap kita, tapi lebih hebat lagi, orang yang kita dakwahkan itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ada ruang-ruang dan masanya, mungkin kita tak perlu untuk bercakap ataupun berletih, istilahnya membebel dan sebagainya sepanjang masa. Tapi peringatan-peringatan kita boleh tunjukkan, dan nasihat-nasihat pengajaran boleh diberikan dengan cara yang lain. Sirajam munira, lampu yang menerangi, artinya adalah kalau orang itu jenis orang yang susah nak solat, anak kita ke dan sebagainya kan, daripada kita sebut solat, apa kata kalau sekiranya masuk waktu, contohnya kita dah siapkan hampakan sejadah, kita bukakan lampu bilik air, dan kemudian tunjuk kepada dia, tuan kita tolong pasangkan air, bukakan air untuk dia, sejadah dah ada, kita pun sama-sama tunggu dekat situ. Itu mungkin adalah cara yang terbaik. Maksudnya adalah menyampaikan, membetulkan, dia berterusan. Tetapi kaedah penyampaian dan cara itu, strategi dan pendekatan, ada banyak lagi mungkin yang kita belum pernah terokai. Allahu Akbar. Jadi sidang betul sekali, sebenarnya sesuatu perkara itu
Bukan hanya perlu kita lafazkan ataupun kita tunjukkan lidah, tapi kita juga boleh zahirkan daripada perlakuan kita. Satu tips yang cukup menarik yang dikongsikan yang bagi Ustaz, berkaitan bagaimana cara kita nak ajak anak kita yang sudah berkali-kali sampai berbuih mulut lah orang kata untuk mengajak solat dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama dengan jawapan untuk persoalan pada Ibu Robizan kita sebentar tadi. Insya-Allah, ya bagi Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya pada sahabat Facebook kita daripada Puan Mazni Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baladah iaitu bodoh merupakan sifat mustahil bagi seseorang Rasul. Jika diselidik, para Rasul contohnya Nabi Syuaib AS merupakan seorang yang bijak berpidato dan merupakan antara pemidato di kalangan para Rasul. Nabi Nuh AS pula merupakan seorang arkitek yang teragung di zaman itu apabila berjaya menyiapkan sebuah bahtera yang sangat besar. Manakala Rasulullah SAW pula merupakan Rasul yang berfikiran jauh dengan menyimpan satu doa untuk diberikan syafaat kepada umatnya di padang mahsyar kelak. Tidakkah contoh-contoh ini menunjukkan bahawa para Rasul itu bukanlah seorang yang baladah? Mohon pencerahan Ustaz. Tambahan sedikit Ustaz. Ini juga persoalan pada anak-anak muda remaja kita yang cenderung kepada ke arah pemikiran liberal ni. Berkaitan dengan peristiwa Nabi Adam AS yang menghampiri ataupun makan pokok daripada pohon khuldi tersebut. Ada yang berpandangan bahawa kenapalah tak cerdik Nabi Adam pergi makan? Kalau tak kita semua dah duduk kat dalam syurga. Bagaimana dengan Ustaz? Silakan. Baik, subhanallah. Benar apa yang dinyatakan oleh Puan Mazni yang bertanya itu di awal bahawa memang sebenarnya para nabi dan rasul kesemuanya itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kecerdasan, kebijaksanaan dan juga kepandaian. Kelebihan-kelebihan yang ada itu juga sebenarnya meraihkan konteks dan situasi kekananan yang ada pada masyarakat yang mereka dakwahkan. Dan menyatakan bahawa pada zaman Nabi Nuh AS, bab-bab seni bina dan pertukangan ini adalah merupakan antara yang ditonjolkan dalam masyarakat. Lalu kelebihan itu datang daripada sudut itu. Nabi Musa AS di zamannya, hebatnya masyarakat melihat orang-orang yang mempunyai kuasa sihir ataupun ilmu hitam dan sebagainya. Lantas satu daripada mukjizat diberikan berdasarkan konteks itu. Nabi Isa AS, kelebihan yang ada pada zamannya itu adalah dari sudut perubatan, maka banyak mukjizat-mukjizat yang diberikan pada Nabi Isa AS adalah melampaui kebiasaan bentuk-bentuk rawatan yang ada. Boleh menghidupkan yang mati dan sebagainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pidatonya, kekuatan bahasanya, bahasa Arab dan sebagainya, kerana itu datang Al-Quranul Karim dan bahasa adalah merupakan satu daripada kehebatan. Kesemuanya ini menunjukkan kebijaksanaan dan kehebatan. Lantas bila dai menyatakan tadi tentang peristiwa ada yang mendakwa bahawa Nabi Adam AS dalam konteks dia memakan larangan untuk menghampiri pohon Al-Khuldi itu, dia sebenarnya membawa kepada persoalan untuk kita memahami benar-benar betapa hebatnya dan kuatnya da'iyah dan juga pujuk rayu syaitan. Kedua, ketaatan dan juga keakuran Nabi Adam AS kepada Allah Subhanahu wa taala ianya berterusan. Cumanya pada ketika itu Nabi Adam AS terpengaruh. Pengaruh ini subhanallah tanpa mengira siapa sebenarnya dai nak tunjukkan kepada kita bahawa kita ini banyak melihat contoh-contoh orang awal-awal 10 tahun 20 tahun hebat, tiba-tiba tukar situasinya itu jadi tidak baik. Orang yang dah 20 tahun 30 tahun biasa bergelumang dengan perkara-perkara tidak baik, tak ada sebab sebenarnya, tidak mustahil untuk dia berubah kepada kebaikan. Lantas, ia bukanlah tentang persoalan ilmu itu kurang ataupun tidak. Berdasarkan peristiwa tentang larangan memakan pohon dan sebagainya. Tapi ingin menunjukkan kepada manusia bahawa dengan kehebatan yang ada di syurga, dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Nabi Adam AS, ruang untuk syaitan itu berperanan menghasut ke arah keburukan tetap ada. Kerana itu kalau kita lihat amat-amat indah dan cantik dalam kehidupan kita kalau sekiranya kita mengutamakan perkara-perkara yang bersifat kebaikan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan, subhanallah, tidak ada manusia yang sunyi daripada kesalahan. Kita ini sebagai manusia biasa. Namun dalam masa yang sama, bila berlaku kesalahan, peristiwa ini menunjukkan bagaimana cara untuk kita lakukan. Kalau semuanya ditunjukkan itu daripada sudut
zero defect, tidak ada kekurangan, maka kita manusia dan umat yang lemah ini bila berlaku kesilapan, kita tidak ada contoh bagaimana untuk kita lakukan. Apa yang nyatakan dalam surah Al-Baqarah, peristiwa tentang Nabi Adam AS, fataba alaihim, bersegera Nabi Adam AS bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini bukan menunjukkan kepada kekurangan ilmu ataupun maklumat, kecerdasan dan kebijakan para nabi dan rasul, tapi nak menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan amaran tentang syaitan ini tidak akan berputus asa. Dan yang keduanya, apabila telah melakukan kesilapan, apakah tindakan-tindakan yang mesti dilaksanakan oleh kita tanpa menunggu masa ataupun melengahkan, iaitu kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dan salah satu pengajaran doa yang kita dapat daripada peristiwa Nabi Adam AS tersebut adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan menjadi satu amalan setiap kali selepas mana kita selesai menunaikan ibadah ataupun solat kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi dengan persoalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil yang berikutnya, Tuan Abdullah Uthman kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Tahniah, Negeri Sembilan dah pun memasuki fasa keempat sekarang ni. Silakan dengan persoalan pagi ni, insya-Allah. Bergerak dah sikit. Ya, alhamdulillah. Silakan persoalan pagi Tuan Abdullah. Ni Ustaz, kenapa manusia masih sombong dan masih kurang akhlak walaupun amalan tak tinggal? Kerana selalunya bila kita beramal, kita akan terhindar daripada semua melakukan maksiat dan sebagainya. Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah. Jadi Ustaz, soalan berkaitan dengan sombong ataupun akhlak yang tidak selaras dengan ilmu yang ada. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih pada da'i dan juga yang bertanya. Subhanallah, dalam peristiwa yang sama juga pada zaman Nabi Adam AS, bila para malaikat dan juga jin, semuanya iblis itu diarahkan untuk sujud sebagai sujud penghormatan pada Nabi Adam AS. Sebab utama yang menjadikan iblis tidak sujud adalah aba wastakbara, seperti mana yang ditanya tadi, iaitu ada rasa ego dan juga ada rasa bangga diri ataupun sombong. Dua ini adalah merupakan sifat yang sangat-sangat mazmumah, yang ada sehebat mana pun sekalipun kelebihan yang mampu ataupun pengetahuan yang ada, iblis mempunyai maklumat keluar masuk syurga sebelum ini hebat. Dia tahu bagaimana hebatnya dan bagaimana kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengetahuannya mungkin tentang maklumat-maklumat di dalam arahan dan perintah Allah jauh lebih banyak daripada kita sebagai manusia. Tetapi bila adanya rasa sombong, bila ada rasa bahawa kita lebih baik daripada orang lain hebat macam mana pun kurang tu, dulu aku dah buat dah, ataupun aku dah tahu lebih daripada dia, salah apa yang dia cakap dan sebagainya, ada rasa sedikit begitu, maka ini akan menjatuhkan martabat ilmu dan juga akan menjatuhkan diri seseorang itu sendiri. Yang menjadikan ramai di kalangan orang Quraisy Makkah dan juga orang-orang Yahudi di Madinah contohnya tidak mahu menerima ajaran Nabi, bukan kerana mereka tidak percaya dengan sifat Al-Amin yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana adanya kepentingan-kepentingan lain. Orang Yahudi nak menguasai ekonomi di Madinah, di Yathrib dan sebagainya. Orang Quraisy Makkah nak menjaga tampuk Darun Nadwah yang ada di Makkah pada ketika itu, dan dirisaukan kalau mereka masuk Islam, berada di bawah baginda sallallahu alaihi wasallam, segala privilege dan kelebihan itu hilang daripada mereka. Orang yang mudah rasa sombong, bangga diri ini, dia tak kenal siapa sebenarnya. Bila kita diuji dengan ilmu dan kita merasakan bahawa kita lah yang hebat lebih daripada orang lain, ini akan juga membawa kita kepada kehancuran. Apatah lagi orang yang mungkin mempunyai tahap keilmuan yang rendah sedikit daripada itu, maka lagi sukar untuk dia menguasai dan juga mengendalikan dirinya apabila dirasakan dirinya itu lebih hebat. Dan itulah kalau kita diajar oleh Nabi, bila kita melihat cermin, kan doa kita bukan doa untuk jadi cantik, tapi kita minta agar diperbaiki seperti mana engkau jadikan cantik keadaanku ini, ya Allah, maka perbaikilah juga akhlakku, tata caraku. Perubahan ke arah kebaikan kena sentiasa berlangsung. Ego dan sombong ini boleh dibuang dengan cara sentiasa merasakan bahawa pertamanya apa yang ada pada kita itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kelebihan-kelebihan yang kita ada ni sifatnya sementara. Kalau ianya kuasa, Allah boleh tarik bila-bila. Kalau ianya merupakan kekayaan, Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh tarik bila-bila. Yang penting kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala
adalah untuk terus melaksanakan ibadah dan menjadi hamba-Nya sepanjang usia. Firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah sampai ke hujung usiamu. InsyaAllah. Jadi sombong dan bangga diri ini mampu untuk menghakis martabat ilmu seseorang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mampu untuk memperbaiki diri kita agar kita tidak tergolong dalam golongan orang yang sombong dan juga bangga diri seperti mana iblis yang pernah lakukan satu ketika dahulu. Jadi insyaAllah saudara betul sekalian, banyak lagi kita nak bincangkan. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar, kembali sebentar sahaja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu bertentang mata melalui rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini, membincangkan topik berkaitan dengan sifat mustahil Rasul, iaitu kitman dan juga baladah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan terus persoalan berikutnya pada sahabat Facebook kita daripada Puan Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang merupakan seorang yang tidak dapat membaca dan menulis, ummi. Tetapi baginda diberikan anugerah kecerdasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya Ustaz, adakah sifat mustahil Rasul telah tertulis dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang menyatakan, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Apakah maksud ayat tersebut yang berkaitan dengan sifat mustahil bagi Rasul, iaitu al-baladah itu Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Da'i dan juga yang bertanya. Soalan yang baik, subhanallah. Dan benar, ayat daripada surah Al-A'raf ayat 199 ini merujuk kepada bagaimanakah tahap ataupun level intelektual yang ada yang ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala terhadap peribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan dalam ayat ini khudhil afwa, yang bermaksud terimalah apa yang mudah untuk engkau lakukan. Yang kedua, wa'mur bil 'urf, hendaklah kamu menyuruh orang untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang jahil, maka tinggalkan mereka. Artinya jangan dikisahkan ataupun dihiraukan tentang kecaman, tentang komentar-komentar, kritikan-kritikan mereka, kritikan yang tidak berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Bagaimana kita lihat satu persatu. Yang pertama, khudhil afwa, ambillah kemaafan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada baginda sallallahu alaihi wasallam, pertama, jadilah orang yang pemaaf. Pemaaf Nabi ini subhanallah tak tercapai oleh kita. Contohnya 13 tahun di Makkah Nabi menyampaikan ajaran Islam, tidak ada satu hari pun Nabi yang sunyi daripada tekanan ataupun penindasan kezaliman daripada orang-orang Quraisy. Bentuk-bentuk penindasan dan kezaliman itu secara lisan ataupun juga secara fizikal dialami oleh Nabi dan juga para sahabat. Tetapi bila Nabi dan para sahabat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dan menguasai semula Makkah, maka Nabi semua menyatakan bahawa antum tulaqa, hur, kamu semua bebas, dan tidak diberikan apa-apa bentuk hukuman. Nabi memaafkan mereka. Surah Al-A'raf ini dia turun di hujung-hujung, dalam riwayat hujung-hujung sebelum Nabi berhijrah meninggalkan Makkah ke Madinah. Artinya segala kenangan pahit, peristiwa-peristiwa buruk yang Nabi semuanya dalam ingatan baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dan para sahabat diperlakukan sebegitu rupa oleh orang-orang yang ada di Makkah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka.
orang buat jahat, kita boleh balas balik ni. Tetapi kita memberikan kemaafan, itu adalah merupakan tahap intelektual yang tertinggi. Kenapa? Kerana kita ini manusia, kalau kita balas, banyak mana sangat kita boleh balas. Betul. Diberikan kesemuanya itu biar Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang balas. Nabi ini sifatnya lemah lembut dalam berdakwah, namun ketegasan baginda sallallahu alaihi wasallam juga ditunjukkan. Ada masa-masanya kekerasan dan juga ketegasan itu nampak jelas dan terselah. Antaranya bila berhijrah ke Madinah, maka berlaku peperangan-peperangan dan sebagainya untuk mempertahankan Islam, maka di situ terselah kehebatan dan kekuatan tentera Islam. Yang kedua, ayat ini mencirikan tentang wa'mur bil 'urf. Hendaklah kamu terus untuk melakukan dan mengarahkan, menggesa, mengajak orang untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Digunakan perkataan al-'urf di sini ataupun 'uruf kita kata, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tugasannya bukan sekadar untuk menyatakan perintah-perintah Allah yang ada dalam agama, tetapi apa-apa juga nilai yang baik, norma-norma yang mulia yang ada dalam masyarakat, yang dah dibuat sebelum daripada Islam, ianya merupakan perkara yang baik, bermanfaat, ada efektifnya, ada impaknya, maka teruskan. Maka disuruh orang untuk melakukan kebaikan. Kerana itu bila Nabi jumpa para sahabat yang hebat, Nabi kata berjihad jalan Allah. Ada orang yang dikatakan hanya bersedekah dengan sebelah ataupun satu bahagian daripada tamar sahaja. Kerana semua ini adalah range, capaian bentuk-bentuk kebaikan, sama ada ianya merupakan arahan agama ataupun kebiasaan-kebiasaan. Kena terus suruh buat baik dan elakkan daripada perlakuan mungkar. Dan yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin. Hendaklah kamu wahai Nabi berpaling, jangan hirau terhadap orang-orang yang jahil. Jahil ni ada dua. Secara umum, satu dipanggil sebagai jahil basit, jahil yang mudah. Mudah tu bukan bermakna kena ambil mudah, tapi orang yang jahil, kurang ilmu, tapi dia tidak memudaratkan orang lain. Dia tidak membawa kerosakan pada orang lain. Yang macam yang Da'i sebutkan tadi itu, golongan-golongan liberal yang berfikiran terbuka, yang tidak terbatas fikiran mereka itu berpasakkan kepada dalil dan juga nas. Yang ini dipanggil sebagai jahil murakkab. Ilmu pengetahuan tidak ada tentang agama, dan kemudian dengan cara mereka itu menunjukkan hujah mereka, pandangan mereka, pendirian, boleh memudaratkan orang lain ataupun masyarakat. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kamu suruh buat baik, larang buat yang mungkar. Kalau ada tohmahan, kalau ada kecaman, penghinaan daripada orang-orang yang tidak mengetahui ataupun orang-orang yang jahil, maka abaikan dan jangan dihiraukan. Ada balasan-balasan, bentuk kritikan yang tidak baik, maka istilahnya adalah letakkan ke tepi dan teruskan tanpa melayani persoalan-persoalan mereka dalam kapasiti yang jahil dan sebagainya. Sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah menyatakan bahawa kalau aku berdebat ataupun aku berdiskusi dengan orang yang jahil, maka aku tak akan menang. Kerana ia berdebat ataupun berdiskusi pada perkara-perkara yang mungkin hanya merujuk kepada logik semata-mata, dan persoalan-persoalan yang diajukan ataupun bentuk-bentuk perdebatan itu sebenarnya bukan tujuan untuk mencari kebenaran atau menambah ilmu pengetahuan, tapi mungkin hanya bersifat kepentingan diri sendiri, mencari publicity dan sebagainya. Insya-Allah. Jadi itulah yang dikongsikan Ustaz. Kita kadang-kadang nak berdebat dengan orang jahil ni, patutnya dielakkanlah, sebab mereka tidak tahu lapangan ilmu itu sendiri. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan ringkas daripada Ustaz tentang topik yang kita bincangkan pada pagi ini, dan juga boleh Ustaz akhirkan juga tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan keberkatan yang dijanjikan oleh Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Da'i. Subhanallah, perkongsian majlis ilmu kita ini mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin ambil sedikit saja sebagai rumusan potongan daripada surah An-Nahl ayat yang ke-125, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl ayat 125. Dan hendaklah kamu berdiskusi ataupun berdebat dengan mereka itu dengan cara yang terbaik. Ini menunjukkan kedua-dua sifat tadi. Mustahil bagi Nabi menyembunyikan fakta ataupun maklumat, kerana apabila sedang berdebat,
ataupun sedang mengemukakan hujah, maka semua pengetahuan itu perlu untuk dimaklumkan ataupun disebarkan. Yang keduanya adalah menunjukkan betapa tahap kebijaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi dan mustahil Nabi mempunyai sifat jahil dan sebagainya, kerana bentuk-bentuk dakwah yang sebegini ianya memerlukan maklumat yang tepat dan memerlukan kekuatan akal fikiran untuk turut sama memaklumkan kepada orang betapa inilah perkara kebenaran, inilah perkara yang sebaliknya dan sebagainya. Kedua-duanya ini adalah merupakan sifat mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan sedikit doa ringkas insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa taqarrubana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa dan juga perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi saudara betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan halaqah bermula malam ini jam 10.30 malam setiap hari Ahad bersama dengan hos kita Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman dan juga ahli-ahli panel kita Dr. Daniel, kita ada Ustaz Zarifi dan juga yang berada Ustaz Ahmad Tarmizi kita. Dan juga jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan ahli panel kita Ustaz Jafri Abu Bakar bersama dengan moderator handsome kita Daya Anas dalam topik berkaitan dengan 7 perintah Rasulullah SAW melawat orang sakit dan mengiringi jenazah. InsyaAllah saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, tersilap susun bicara. InsyaAllah bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan kiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.